Duduk sini. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibesarkan, rumah Allah Subhanahu wa taala yang perlu diagungkan, rumah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dimuliakan, khususnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pertama tidak akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terawal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan umat terdahulu masuk dalam syurga Allah melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur, mengucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita berada di dalam kebaikan yang banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran iaitu Al-Kautsar, yang berkaitan dengan telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan Allah pilih kita semua menjadi orang yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala setelah ia melewati titian sirat. Kemudian sebelum dia nak masuk dalam syurga, tidak ada orang yang akan masuk dalam syurga melainkan dia perlu melintasi titian sirat. Mudah-mudahan kita di antara orang yang dipermudahkan Allah untuk melalui lintasan sirat yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di antara makna tunjuk jalan yang lurus adalah dipermudahkan Allah untuk kita melintasi, melewati, melalui titian sirat yang disebutkan oleh ulama. Titian sirat itu lebih tajam daripada mata pedang, lebih licin daripada kaca, dan panjangnya adalah panjang 500,000 tahun perjalanan yang jauh untuk melintasi titian sirat itu. Tetapi subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ada di antara orang yang melintasi titian sirat itu seperti petir seperti petir menyambar, seperti kilat yang bersabung, seperti pacuan kuda yang lalu, dan ada di antaranya juga menghensut-hensut seperti ular yang melewati, dan ada yang merangkak, bahkan ada yang terlepas daripada tempat tersebut kerana ada cabuk-cabuk daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengait orang yang ada di atas titian sirat, maka jatuh ke bawah, jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. A'azanallahu minhu. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana melintasi,
kemudian sebelum nak masuk syurga ada satu tempat R&R, tempat berhenti. Di sanalah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, aku menunggu kamu di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya sebelum masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana untuk memberi minum setiap orang yang hadir di tempat tersebut. Itu disebutkan Telaga Kausar, tempatnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lepas daripada titian sirat, kemudian sampai di situ penatnya, letihnya, tak takutnya, maka Nabi Muhammad kata, aku tunggu di situ. Nabi Muhammad kata, aku tunggu di situ. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan ada di situ, anakku akan ada di situ, Sayyidatina Fatimah Zahra wal Batul akan ada untuk menyambut orang-orang perempuan. Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali karramah wajhah akan menunggu di situ, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, syabab ahlul jannah, pemuda yang menjadi syurga Allah Subhanahu wa taala, ahli syurga, iaitu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Alhamdulillah, malam ini sebenarnya adalah salah satu di antara malam yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, inna awwala lailatin min layali Ramadan, sesungguhnya pada malam Ramadan, oh masya-Allah, sesungguhnya pada malam malam bagi siapa tu? Sesungguhnya pada malam Ramadan, terdapat pada awal Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memandang pada jami'i ibadih. Allah Subhanahu wa taala melihat pada seluruh para hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila pandangan Allah dengan pandangan kasih dan sayang, maka Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibhu abada. Allah tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Maka malam ini malam yang bertuah bagi kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di negara Malaysia ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diberitahu kita dapat solat berjemaah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada 1 April, ini adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Walaupun ada yang mengatakan kenapa tak rapat bahu, masih rapat sejadah, mudah-mudahan ada kebaikan di situ di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah detik permulaan untuk kita nak rapat kembali, untuk kita nak kembali seperti sedia kala, dan kita sangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kausar. Al-kausar ada banyak mana. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tafsir, baru kita nampak makna yang terlalu banyak daripada satu kalimah. Kalau kita belajar terjemah, lain. Terjemah bahasa Melayu, kita akan dapat satu je. Tapi kalau kita belajar tafsir, kita akan lihat berapa banyak erti di antaranya. Sebab tu Al-Kausar artinya banyak. Di antaranya Al-Kausar adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masanya bila? Di antaranya bulan Ramadan al-Mubarak. Kita tengok, adakah kalian semua lihat bagaimana kelebihan dan kemuliaan, keistimewaan, pemberian kurniaan Allah di awal Ramadan. Allah dah tunjuk dah. Berapa ramai kita yang tak susah nak datang surau, nak datang masjid, tapi awal Ramadan maka kita semua masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita yang berada dalam pandemik Covid ini, kita dalam keadaan ketakutan, mari kita campakkan ketakutan yang sebenarnya kepada Rabbul Jalil. Kita campakkan ketakutan yang sebenar. Kita keluar ramai-ramai, ketika mana kita masuk rumah Allah Subhanahu wa taala, kita katakan, ya Allah, Engkau yang Maha berkuasa daripada segala penguasaan, maka Engkau juga yang boleh akan hancurkan segala wabak ini, ya Allah. Engkau boleh matikan wabak ini, ya Allah. Mudah-mudahan
mudah-mudahan rapat kami di dalam masjid ini, di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya dan kasih sayangnya. Allah kata, aku angkat kembali wabak ini ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Kita minta kepada Allah, sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan, dan masih lagi diberikan kebaikan pada umat ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ummati fi khair. Masih ada lagi umatku dalam kebaikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Apabila ada manusia yang mengajak kepada kebaikan, dan apabila ada manusia yang menjauhkan manusia daripada melakukan kemungkaran. Maka pada malam ini adalah tanda kita mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Berapa ramai yang takut daripada duduk dalam rumah, hari ini semua dah keluar. Mudah-mudahan kita keluar dengan pakaiannya iman, dengan pakaiannya ketakwaan, dengan pakaiannya penjagaan dan himayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin yang memberikan bekas, memberikan penyakit, walaupun pada zahirnya manusia, tetapi hakikatnya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, kita tak akan dapat penyakit, walaupun pada zahirnya mungkin dia wabak daripada pernafasan ataupun daripada sentuhan. Tapi kalau Allah tak izinkan, la syai'. Kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa-apa. Bahkan yang keduanya, Allah nak lihat, adakah anda terlalu takut sangat dengan penyakit, ataupun anda takut dengan Tuhan kepada penyakit tersebut. Maka sebab itu kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebut banyak-banyak bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan memberikan sesuatu mudarat apa saja melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah malam ni kita berada pada awal Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini yang terbaik. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang saya ingin kongsi. Pertama sekali, malam ini jangan tinggalkan niat puasa sebulan penuh. Kerana di sana ada makna daripada ilmu fiqh yang mungkin kita boleh ambil sedikit daripada malam ini, kerana masih ada malamnya. Dan sebenarnya mula niat tu waktu bila? Mula niat waktu azan maghrib tu dah boleh niat. Tak payah tunggu lepas habis tarawih baru kita nak niat. Dan niat tersebut bermula pada awal, sebab malam bila masuk je maghrib sebenarnya kita dah esok. Kalau ikut dalam takwim hijri, kita jangan samakan dengan takwim masihi. Takwim masihi memang kita tunggu matahari. Tapi kalau takwim hijri bermula malam, itulah hari dah berubah. Maknanya malam ni satu Ramadan. Sebab itulah kita tarawih. Mungkin ada yang tertanya, kenapa kita tak puasa lagi, kita dah tarawih? Sebab tarawih itu bermulanya hari. Kita bermulanya hari, itulah tarawih. Dan kenapa pula kita niat waktu malam, sedangkan kita puasa bermula siang? Sebab malam itu sudah masuk harinya, maka kita berpuasa pada hari. Maka hari itu kita mulakan dengan niat. Tetapi sedikit yang maknanya, makna puasa tadi, bermula puasa tadi adalah puasa apa dia? Puasa menahan diri daripada ni yang remaja-remaja budak ni, belia ni, menahan diri daripada makan dan minum serta melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bila start dia? Dari terbit fajar. Dari terbit fajar maknanya subuh. Fajar pun ada dua. Ada nama satu fajar sidik, satu fajar kazib. Fajar sidik iaitu waktu kita nak solat subuh. Tapi fajar kazib, fajar menipu, itu waktu imsak. Yang kita tengah sahur tadi, itu namanya fajar juga, tapi namanya fajar kazib, fajar menipu. Kerana matahari ni kalau dia keluar, cahayanya nanti rawak tu, itu namanya fajar sidik. Tapi kalau naik tegak, itu namanya fajar kazib, fajar menipu, kata ulama. La haula wala quwwata illa billah. Fajar pun ada menipu.
Ini fajar menipu, maknanya belum masuk subuh. Tapi bila masuk subuh, azannya kita stop. Tapi kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan 2 kali. Masa sebelum masa sahur, iklan untuk sahur, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam azan. Dan kemudian yang kedua, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam azan. 2 orang yang berbeza. Sebab tu ada orang dengar, dia dengar faham azan, dia kata, oh kan Rasulullah kata waktu azan boleh makan lagi. Itu bukan waktu azan yang pertama, waktu azan kedua tak boleh makan. Yang Nabi kata waktu azan pertama boleh makan, kerana waktu itu waktu imsak, waktu sahur. Tetapi ketika mana azan yang kedua, Nabi kata stop, berhenti. Azan Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 2 orang. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 orang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur kita tahu iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah muazzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita niat puasa tadi, niat tadi nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu puasa esok hari wajib, rukun puasa, dibacakan niat tiap-tiap malam. Kalau ada orang cakap, tapi saya dah niat 30, itu jawapan kedua. Jawapan pertama, mazhab Syafi'i, niat wajib baca tiap-tiap malam. Kenapa? Ada orang cakap, kan boleh dah puasa niat 30 terus. Niat 30 adalah babul ihtiyat, bab berjaga-jaga. Bab berjaga-jaga. Tapi asalnya adalah niat tiap-tiap malam. Kenapa? Siapa tahu kenapa? Sebab kita puasa tadi ada berbuka. Jadi kita puasa 30 hari ke kita puasa setengah? Kita puasa 30 hari? Makna malam pun kita puasa? Tak. Jadi sebab tu mazhab Syafi'i suruh kita niat tiap-tiap malam. Sebab lepas kita berbuka kita puasa. Tadi kita puasa niat 30 hari. Adakah itu maknanya? Sebab itu Imam Syafi'i letak, naam, itu adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki ambil dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan 30 hari, maka diletakkan niatnya 30 hari. Tapi Imam Syafi'i mengatakan belum cukup, kena niat tiap-tiap malam. Sebab 30 pun, tapi ada waktu kamu berbuka, kamu bukan puasa. Maka sebab tu kita kena niat tiap-tiap malam. Bermula lepas maghrib dah boleh niat dah. Boleh niat. Tapi di sini Imam Syafi'i letak, andai kata kita takut lupa tadi, niat 30 tadi membantu kita menyelamat orang yang lupa baca niat. Itu di antara makna yang pertama, kita hendaklah jaga niat kita dalam puasa ini. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma wa qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Barang siapa yang berpuasa, alhamdulillah, saya tak cerita tentang puasa sebab ramainya insya-Allah puasa dah selalu, puasa dah biasa, tapi saya nak sentuh qama. Man shoma wa qama ramadana. Puasa itu ada 2 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, pertama puasa. Naam, kita ramai yang puasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang mendapat puasa yang bahagian kedua, iaitu puasa khusus. Sebab puasa khususul khusus kebanyakannya para anbiya alaihissalatu wassalam. Kita jangan asyik puasa umum. Puasa umum biasalah, melepaskan daripada makan dan minum ni semua, tapi kita nak up sikit. Kiamat, macam mana kita, kalau kita tengok handphone kita, dulu kita pakai Nokia, hari ni kita dah naik upgrade. Jadi macam tu juga iman kita kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan cukup dengan tahap yang sama. Kalau boleh biar kita naik lagi sampai kita kembali kepada Allah. Kita rasa puas dengan banyaknya, kita cuba banyakkan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat di dalam makna qama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat sunat tarawih. Ini solat sunat tarawih.
Yang hari ini mungkin ada orang masih mengatakan, Ustaz, solat sunat tarawih kan Nabi buat 8. Saya nak sentuh sedikit tentang ilmu, tentang iman kita. Itu nafsi-nafsi, itu semua baini wa bainallah, bainaka wa bainallah. Tapi tentang ilmu yang saya perlu cakap, ini adalah amanah bagi seorang pendakwah, seorang orang yang mengajar. Dia kena cakap, dia tak boleh sorok. Sebab itu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, pegang hadis ini, Nabi kata, lepas aku wafat, ambillah sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sebab apa? Sebab masih ada orang bertanya tentang khususnya dalam solat sunat tarawih, kita nak ikut Nabi ke nak ikut Sayyidina Umar? Syahada, apa perkataan ini? Ini perkataan orang tak belajar. Sedangkan Nabi SAW telah mengatakan, lepas aku wafat, ambil sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sebab itulah kita, masalahnya hari ini kita selalu disebutkan perkataan Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita tak buat. Ada benda yang Nabi tak buat tapi Nabi serahkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pegang ayat Nabi tak buat, kita tak buat. Nabi buat, kita buat. Habis kalau Nabi kahwin lebih daripada 4, kita kahwin lebih daripada 4. Nabi solat sunat asar ba'diyah, kita solat sunat asar ba'diyah. Maka ini semua ilmu yang perlu kita ketahui. Sebab itu semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu riwayat memang kena tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 8 rakaat setelah Nabi pulang solat Isyak. Nabi pulang ke rumah, Nabi datang balik. Sahabat kata, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, aku pun nak ikut. Lalu esoknya dicerita dengan sahabat Nabi yang lain, Nabi solat, kita solat ikut. Hari kedua, yang disebutkan dalam riwayat, Nabi solat 8 rakaat. Tapi jangan berhenti di situ. Sebab Sayyidatina Aisyah kata, lepas Rasulullah pulang, Rasulullah tambah lagi rakaat. Rasulullah tambah lagi rakaat. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat tak, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu hari ketiga, sahabat datang, tunggu ramai-ramai, penuh masjid, Nabi tak datang. Nabi kata, aku takut benda ini menjadi wajib bagi kamu. Sebab tu dia tetap dengan sunat. Tapi kita kena tahu bagaimana setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membiarkan sahabat Nabi solat sendiri-sendiri. Solat sendiri-sendiri. Kemudian zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab melihat, aku kena buat satu. Itu namanya ijtihad. Ijtihad Sayyidina Umar telah letakkan seorang imam di Masjidil Haram, seorang imam di Masjid Nabawi, solatnya 20 rakaat. Dan semasa itu, bukankah ada Sayyidina Abu Bakar? Bukankah ada Sayyidina Uthman? Bukankah ada Sayyidina Ali? Bukankah ada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani? Bukankah ada Sayyidina Abdullah bin Umar? Maka mereka semua bila melihat Sayyidina Umar buat, mereka akur. Dan inilah sembahyang tarawih yang dijalankan sampailah hari ini. Maka oleh sebab itu, kalau kita betul-betul nakkan mengikut apa yang telah ditunjukkan di dalam syariat Islam, solat sunat tarawih ada dah 20 rakaat. Hendaklah kita ada perasaan, hendaklah kita ada semangat untuk tambah keimanan kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Lebihkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tiru mereka, bagaimana mereka menghidupkan Ramadan. Khususnya juga malam ini kita mulakan bacaan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Biasakan dengan membaca Al-Quranul Karim di dalam solat-solat sunat kita baca, dan insya-Allah kita azam dalam satu Ramadan ini perlu kita khatam. Tengok subhanallah, Imam Syafi'i, luar biasa Imam Syafi'i, khatam siang, khatam malam, tiap-tiap hari. Kita hari ini mudah-mudahan kita cuba tiru apa yang telah ditinggalkan oleh mereka. insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik di dalam kita menjalankan ibadah sehari-hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sebagaimana kata-kata ulama, illam takun mislahum illam takun mislahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu.
Sekiranya kamu tak mampu tiru macam dia, tapi cubalah buat macam dia. Sesungguhnya buat macam dia itu adalah kejayaan. Maknanya buat macam orang-orang yang soleh, orang-orang yang warak. Mudah-mudahan dia menjadi kejayaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah pandang penduduk di kawasan ini, mudah-mudahan Allah pelihara penduduk di kawasan ini, mudah-mudahan sebagaimana himpunnya masyarakat penduduk di kawasan ini, insya-Allah mari sama-sama kita tanam semangat untuk kita imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita, walaupun dalam musim Covid semuanya pakai macam ini, tapi jangan tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tadi pihak pengerusi pengerusi majlis kata ada anak-anak, bawa anak-anak, kalau boleh bawa anak-anak kita supaya solat berjemaah bersama. Mudah-mudahan berterusan sampai bila-bila, insya-Allah taala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau himpunkan kami pada malam ini, ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah asbab pertemuan kami pada malam ini dipandang oleh-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan jangan Kau azab kami sebagai hamba-Mu yang lalai dan leka, tetapi dengan sebab sangka baik kami kepadamu, maka Kau turunkan rahmat pada seluruh penduduk di kawasan ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon padamu, ya Allah, sebagaimana Engkau telah himpunkan kami jam 10.25, tapi kami masih ada di dalam rumah-Mu, ya Allah. Kami ucapkan syukur padamu, ya Allah. Kami berterima kasih padamu, ya Allah. Kami tak pernah dapat nikmat seperti ini melainkan di bulan Ramadan saja, ya Allah. Jam 10.30 kami masih ada dalam rumah-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, hantarlah para malaikat-Mu ke tempat ini, ya Allah, untuk kira setiap seorang yang ada di sini, ya Allah. Mudah-mudahan kami mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat, perlindungan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan ahli jawatan kuasa masjid ini, ya Allah, daripada pengerusinya, daripada nazirnya, daripada ahli jawatan kuasanya dan imam-imamnya, ya Allah. Kau permudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sebagaimana kami mengimarahkan rumah-Mu pada malam ini, pada 1 Ramadan, mudah-mudahan Kau imarahkan rumah-rumah kami dengan penyelamatnya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jauhkanlah kami daripada musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada pada hari ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, angkat wabak Covid daripada kami, ya Allah. Kami sangka baik dengan-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan Kau angkat wabak ini daripada kami, ya Allah. Angkat wabak ini daripada negeri Selangor yang jumlahnya banyak, tapi Engkau mampu hilangkan wabak ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon padamu, ya Allah, kembalikan kami pada sedia kala, ya Allah. Izinkan kami kembali, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkanlah daripada zuriat penduduk di kawasan ini orang yang akan mengimarahkan rumah-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.